Assalamualaikum. Hai semua, selamat pagi. Kita kembali semula menyambung sesi pembelajaran PDPR kita untuk subjek Bahasa Melayu tahun 2. Kita masih lagi berada dalam tema yang sama iaitu tema 6, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem bahasa iaitu kata ganda. Hari ini seperti biasa, objektif pembelajaran kita pada akhir pembelajaran hari ini, cikgu harapkan murid-murid akan dapat membina ayat dengan menggunakan kata ganda mengikut konteks dengan betul. Baiklah murid-murid, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah Parkir di Hutan Lipur Bukit Wang Jitra Negeri Kedah. Ini merupakan antara suasana yang boleh kita lihat di kawasan hutan lipur tersebut. Jika murid-murid perhatikan, kawasan ini merupakan kawasan hutan yang terpelihara. Dan tempat ini juga menjadi salah satu tarikan para pelancong. Ramai pengunjung datang ke kawasan ini terutama pada musim cuti. Cuba kita lihat, suasananya sangat mendamaikan. Airnya jernih dan penuh dengan pokok-pokok menghijau. Baiklah murid-murid, sebelum kita membaca petikan mengenai parkir di hutan lipur Bukit Wang tadi, mari kita pelajari terlebih dahulu mengenai kata ganda. Pembelajaran kita pada hari ini ialah mengenai kata ganda. Apakah yang dimaksudkan dengan kata ganda? Rasanya ada dalam kalangan murid-murid pernah mendengar ataupun mengetahui tentang kata ganda ini. Mari kita lihat. Kata ganda merupakan perkataan yang diulang atau digandakan sama ada secara seluruh atau sebahagiannya. Proses kata ganda ini juga boleh terjadi dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. Kita lihat di sini kata ganda juga mempunyai tanda sempang. Mana tanda sempang? Tanda sempang ialah ni, seperti ini. Ini kita panggil sebagai tanda sempang. Jadi kata ganda mesti ada tanda sempang selepas perkataan pertama, kecuali bagi kata ganda separa. Kita lihat contohnya, murid-murid, lauk pauk, tercari-cari. Lihat, di dalam perkataan ini semuanya ada tanda sempang. Ini merupakan jenis-jenis kata ganda. Baiklah, hari ini kita akan belajar 4 jenis kata ganda. Yang pertama ialah kata ganda penuh. Kedua, kata ganda separa. Ketiga, kata ganda berentak. Dan yang terakhir, kata ganda berimbuhan. Baiklah murid-murid, mari kita lihat satu persatu jenis kata ganda tadi. Yang pertama ialah kata ganda penuh. Dalam kata ganda penuh ini, kata dasarnya mesti digandakan semua. Dan perkataan tersebut diletakkan tanda sempang di tengah-tengahnya. Kita lihat contoh perkataan yang cikgu sediakan di sini. Ini merupakan contoh kata ganda penuh. Yang pertama, buku-buku. Lihat, kata dasar di dalam perkataan ini digandakan semuanya. Buku, gandakan lagi sekali buku. Jadi, buku-buku. Contoh ayat yang boleh kita bina menggunakan kata ganda penuh itu, Syadrina menyusun buku-buku itu di dalam rak. Okey. Yang kedua, contoh kedua, cantik. Apabila kita gandakan kesemuanya menjadi cantik-cantik. Contoh ayat, baju yang dibeli oleh Rizalin cantik-cantik. Okey, seterusnya bunga-bunga. Lihat di sini perkataan bunga ini diulang sekali lagi di belakangnya menjadi bunga-bunga. Contoh ayat, Dania menyiram bunga-bunga di halaman rumahnya.
Cikgu harap murid-murid faham tentang penggunaan kata ganda penuh. Rasanya murid-murid tiada masalah sebab kita selalu menggunakan kata ganda penuh ini di dalam perbualan kita seharian. Baiklah, seterusnya kita lihat pula jenis kata ganda yang kedua iaitu kata ganda separa. Kata ganda separa ini mengalami pengulangan suku kata pertama pada kata asalnya. Dan kata ganda separa ini tidak perlu diletakkan sempang. Ingat, semua kata ganda kita mesti letak sempang kecuali kata ganda separa ini. Okey, kita lihat contoh di sini bagaimana cara kita membentuk kata ganda separa. Daun-daun. Ini merupakan kata ganda penuh. Daun-daun. Apabila ditukar kepada kata ganda separa menjadi dedaun. Seterusnya, laki-laki. Kita tukar kepada kata ganda separa menjadi lelaki. Burung-burung. Kita gantikan kepada kata ganda separa menjadi beburung. Mudah sahaja. Kita hanya perlu ulang suku kata pertama pada kata dasarnya dan kita tukarkan huruf vokal kepada i. Okey, daun. Kita tukar de. Okey, kita tukar e kepada i. Jadi dedaun. Okey, kita ulang suku kata pertama sahaja. Okey, kita lihat contoh ayat yang boleh kita bina menggunakan kata ganda separa. Dedaun. Contoh ayatnya, dedaun itu berguguran apabila ditiup angin. Lelaki. Budak lelaki itu sedang bermain bola sepak di padang. Beburung. Beburung itu terbang tinggi di awan. Begitulah tadi contoh ayat yang menggunakan kata ganda separa. Jenis kata ganda yang ketiga pula ialah kata ganda berentak ataupun kita juga boleh kenali sebagai kata ganda berima. Okey, jadi kita lihat di sini, kata ganda berentak ini merupakan perkataan yang ditambah dan mengalami perubahan bunyi. Perkataan yang digandakan mesti diletakkan tanda sempang. Apakah yang dimaksudkan dengan mengalami perubahan bunyi tadi? Kita lihat contoh perkataan kata ganda berentak. Lihat di sini, yang pertama, kuih. Menjadi kata ganda berentak, kuih muih. Gunung. Kata ganda berentaknya, gunung ganang. Sayur. Sayur mayur. Lihat di sini, perkataan yang ditambah itu telah mengalami perubahan bunyi. Okey, kita lihat contoh ayatnya pula. Kuih muih. Kuih muih yang dibuat oleh Alisha sungguh enak. Gunung, gunung ganang. Pemandangan gunung ganang sungguh indah sekali. Sayur, sayur mayur. Sarah membeli sayur mayur di pasar bersama ibunya. Begitulah tadi contoh kata ganda berentak. Kata ganda berentak ini mengalami perubahan bunyi. Seterusnya ialah kata ganda yang terakhir, kata ganda berimbuhan. Kata ganda berimbuhan ialah kata ganda yang diberi imbuhan sama ada imbuhan awalan, akhiran, apitan atau sisipan. Kita telah belajar tentang imbuhan awalan dan akhiran pada sesi pembelajaran yang lepas. Di dalam kata ganda berimbuhan ini mesti diletakkan tanda sempang juga. Kita lihat contoh kata ganda berimbuhan. Yang pertama, bersama-sama. Ini merupakan kata ganda berimbuhan awalan. Kenapa kita panggil kata ganda berimbuhan awalan? Sebab ada imbuhan awalan ber di hadapan kata ganda tersebut. Contoh ayat, Carmen dan Felin mengulang kaji pelajaran bersama-sama. Seterusnya, menjerit-jerit.
Ini juga merupakan kata ganda berimbuhan awalan kerana ada imbuhan men di hadapan kata ganda tersebut. Contoh ayat, budak perempuan itu menjerit-jerit meminta tolong. Yang ketiga, ubat-ubatan. Ini merupakan kata ganda berimbuhan akhiran kerana ada imbuhan akhiran an di belakang kata ganda tersebut. Ubat-ubatan. Ada imbuhan an di belakangnya. Okey. Contoh ayat, Noah menyimpan ubat-ubatan di dalam peti kecemasan. Okey, jadi cikgu harap murid-murid boleh memahami 4 jenis kata ganda tadi. Kata ganda penuh, kata ganda separa, kata ganda berentak dan yang terakhir kata ganda berimbuhan. Baiklah, untuk mengukuhkan pemahaman murid-murid, mari kita cuba perhatikan beberapa perkataan yang cikgu sediakan di sini. Cikgu mahu murid-murid cuba kenal pasti jenis-jenis kata ganda yang cikgu tunjukkan ini. Kita lihat sama-sama. Perkataan pertama, berbola, bermangkuk-mangkuk, jejari, tersipu-sipu, murid-murid, rerambut, kasut-kasut, meja-meja, gunung-ganang, riuh rendah, bertahun-tahun dan semak-samun. Cikgu mahu murid-murid cuba kita bincangkan bersama-sama, kelaskan perkataan tersebut mengikut kumpulan kata ganda yang betul. Sama ada kata ganda penuh, kata ganda separa, kata ganda berentak atau kata ganda berimbuhan. Okay, mari kita cuba jawab bersama-sama. Kita lihat perkataan pertama, berbola. Ini merupakan kata ganda. Adakah kata ganda penuh, separa, berentak atau berimbuhan? Kita perhatikan. Kata ganda ini tidak mempunyai tanda sempang. Hanya ada satu sahaja kumpulan kata ganda yang tidak mempunyai tanda sempang. Iaitu kata ganda separa. Jadi jawapannya ialah kata ganda separa. Perkataan berbola ini merupakan kata ganda separa. Okey. Seterusnya yang kedua, bermangkuk-mangkuk. Kita perhatikan di sini perkataannya bermangkuk-mangkuk. Perkataan ini mempunyai imbuhan awalan di hadapannya iaitu ber. Jadi ini merupakan kata ganda jenis apa? Penuh, separa, berentak atau kata ganda berimbuhan? Ya, betul. Jawapannya ialah kata ganda berimbuhan. Okey, seterusnya kita lihat perkataan yang ketiga. Jejari. Jejari. Pengulangan suku kata pertama sahaja di hadapannya. Dan huruf vokal di hadapan ini ditukar kepada I. Juga tidak mempunyai tanda sempang. Jejari ini merupakan kata ganda jenis separa. Okey. Seterusnya, tersipu-sipu. Tersipu-sipu. Perkataan yang digandakan di sini ialah sipu-sipu. Jadi ada imbuhan awalan di hadapannya. Jadi perkataan tersipu-sipu ini dikelaskan dalam kumpulan kata ganda. Ya, kata ganda berimbuhan. Okey, seterusnya kita lihat murid-murid. Perkataan asalnya ialah murid. Diulang lagi semula murid di belakangnya. Jadi perkataan murid ini digandakan ke semuanya. Murid-murid. Oleh itu, murid-murid ini dikelaskan di dalam kumpulan kata ganda. Ya, betul. Kata ganda penuh. Okey, seterusnya. Rerambut. Rerambut.
pengulangan suku kata pertama dan tiada tanda sempang di dalam kata ganda ini. Jadi, rerambut merupakan kumpulan kata ganda separa. Okey, bagus. Seterusnya, kasut-kasut. Kita lihat perkataan kasut digandakan keseluruhannya menjadi kasut-kasut. Jadi, kasut-kasut ini merupakan kumpulan kata ganda penuh. Kata ganda penuh. Seterusnya, meja-meja. Meja-meja ini juga merupakan kata ganda penuh. Okey, seterusnya, gunung ganang. Gunung ganang. Di dalam perkataan ini, jika kita perhatikan, ada perubahan bunyi. Perkataan pertama, gunung. Perkataan kedua, ganang. Ada perubahan bunyi. Jadi, kata ganda yang ada perubahan bunyi ialah kata ganda betul. Kata ganda berentak. Okey, seterusnya. Riuh rendah. Riuh rendah. Perkataan ini juga mempunyai perubahan bunyi. Di depannya riuh, di belakangnya rendah. Ada perubahan bunyi di dalam perkataan ini. Jadi, riuh rendah ini dikelaskan di dalam kumpulan kata ganda berentak. Okey, seterusnya, bertahun-tahun. Kata ganda tahun diulang semula di belakangnya tahun, tahun-tahun. Tetapi ada imbuhan diletakkan di hadapannya. Imbuhan apakah ini? Imbuhan awalan ber. Bertahun-tahun. Jadi, ini merupakan kata ganda berimbuhan. Okey, dan yang terakhir, semak. Samun, semak, samun. Ada perubahan bunyi di dalam perkataan ini. Jadi, kata ganda yang mengalami perubahan bunyi dikelaskan di dalam kata ganda berentak. Okey, tahniah murid-murid. Cikgu harap murid-murid semakin faham melalui latihan yang kita telah bincangkan bersama-sama ini tadi. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan pembelajaran yang seterusnya. Cikgu mahu murid-murid rujuk buku teks jilid 2, halaman 28. Kita baca petikan mengenai parkir di hutan Lipur, Bukit Wang, Jitra, Kedah. Okey, kita baca petikan ini bersama-sama. Pengunjung-pengunjung tidak dibenarkan memandu masuk kenderaan masing-masing ke hutan Lipur, Bukit Wang. Peraturan ini bagi memastikan kawasan mandi manda di Bukit Wang bebas daripada pencemaran asap. Asap daripada kenderaan yang lalu lalang di situ telah dikenal pasti sebagai satu daripada punca pencemaran di kawasan hutan Lipur Bukit Wang. Penduduk tempatan telah bersama-sama membina tempat parkir di luar kawasan hutan Lipur Bukit Wang. Aktiviti gotong royong itu mengambil masa berbulan-bulan, tetapi hasilnya amat membanggakan. Penat lelah para penduduk sudah berbalas. Kini, kawasan Bukit Wang bebas daripada asap kenderaan. Udara di situ semakin bersih dengan pepohon menghijau. Beburung dan rerama terbang dari dahan ke dahan. Ikan-ikan kecil berenang-renang di dalam sungai yang jernih. Oleh itu, diharap agar semua pengunjung terus mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan. Baiklah murid-murid, kita telah membaca petikan ini bersama-sama tadi. Petikan ini telah menceritakan tentang keadaan di hutan Lipur, Bukit Wang. Apakah peraturan yang telah ditetapkan di kawasan hutan Lipur ini? Peraturan yang ditetapkan, para pengunjung tidak boleh memandu masuk kenderaan masing-masing ke dalam hutan Lipur. Sebaliknya, mereka perlu meletakkan kenderaan di kawasan parkir di luar kawasan hutan Lipur yang telah penduduk tempatan sediakan. Mengapakah
Para pengunjung tidak dibenarkan memandu masuk kenderaan ke dalam hutan ini. Kerana pengunjung-pengunjung tidak dibenarkan memandu masuk kerana didapati asap daripada kenderaan yang lalu lalang di situ telah menjadi salah satu punca pencemaran di kawasan tersebut. Jadi, inisiatif ataupun aktiviti langkah-langkah yang telah diambil oleh penduduk tempatan di sana untuk mengurangkan pencemaran udara di hutan Lipur itu dengan menyediakan tempat parkir di kawasan luar hutan Lipur tersebut. Jadi ini merupakan salah satu cara-cara kita untuk menjaga alam sekitar daripada tercemar. Sebab asap daripada kenderaan ini sememangnya menjadi punca pencemaran udara. Okey. Jadi seharusnya apabila kita pergi bercuti di hutan, di kawasan-kawasan peranginan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu peraturan-peraturan yang ditetapkan di kawasan tersebut. Okey, baiklah. Daripada petikan ini tadi, murid-murid, kita telah perhatikan ada beberapa perkataan yang berwarna merah. Okey, mari kita sebutkan bersama-sama perkataan-perkataan tersebut. Yang pertama ialah pengunjung-pengunjung. Seterusnya, mandi-manda. Yang ketiga, lalu-lalang. Bersama-sama. Berbulan-bulan. Pepohon. Berburung. Dan yang terakhir ialah ikan-ikan. Ada 8 perkataan yang disediakan di dalam petikan ini dan diwarnakan dengan warna merah. Okey, jadi tadi cikgu telah terangkan murid-murid mengenai kata ganda. Daripada perkataan ini, mari kita cuba kenal pasti dan kelaskan perkataan ini mengikut jenis kata ganda yang betul. Pengunjung-pengunjung, mandi-manda, lalu-lalang, bersama-sama, berbulan-bulan, pepohon, berburung dan ikan-ikan. Kita kelaskan mengikut jenis kata ganda yang betul. Kita lihat di sini ada peta pokok yang telah cikgu sediakan dan juga terdapat di dalam buku teks kamu. Kita lihat kata ganda yang pertama, kata ganda penuh. Apakah contoh kata ganda penuh yang terdapat di dalam petikan ini tadi? Yang pertama ialah pengunjung-pengunjung. Yang kedua, ikan-ikan. Kita perhatikan di sini, kata dasarnya telah diulang di belakang perkataan tersebut. Kata dasarnya telah digandakan sekali lagi. Ikan-ikan. Okey, ini merupakan kata ganda penuh. Seterusnya, kata ganda separa. Ingat tadi, kata ganda separa tidak mempunyai tanda sempang. Dan hanya suku kata pertama sahaja yang diulang. Huruf vokal pada suku kata pertama tersebut ditukar kepada huruf vokal I. Okey, kita lihat di sini contohnya pepohon, berburung. Okey, seterusnya kata ganda berentak. Tadi cikgu telah terangkan kata ganda berentak mengalami perubahan bunyi. Okey, kita lihat contohnya mandi-manda. Mandi-manda. Kemudian lalu-lalang. Ada perubahan bunyi di dalam kata ganda ini. Okey, seterusnya yang terakhir ialah kata ganda berimbuhan. Contohnya bersama-sama. Perkataan yang digandakan ialah sama. Sama-sama. Tetapi diletakkan imbuhan awalan di hadapannya iaitu ber. Membentuk kata ganda berimbuhan bersama-sama. Kemudian berbulan-bulan.
Baik, seterusnya, tadi kita telah kenal pasti dan kelaskan perkataan yang berwarna merah ini mengikut jenis kata ganda yang sesuai. Okey, sekarang Cikgu mahu murid-murid kenal pasti pula adakah kata ganda lain yang terdapat di dalam petikan ini. Ada beberapa lagi perkataan iaitu kata ganda di dalam petikan ini. Mari kita kenal pasti bersama-sama apakah kata ganda tersebut. Okey, kita lihat, kita perhatikan dalam perenggan yang pertama terlebih dahulu. Kita perhatikan ada kata ganda lain yang telah dimasukkan di dalam petikan ini. Okey, yang pertama ialah masing-masing. Okey, itu adalah kata ganda yang terdapat dalam perenggan yang pertama. Okey, seterusnya kita lihat pula perenggan yang kedua di sini. Cuba murid-murid perhatikan, adakah kata ganda terdapat di dalam perenggan yang kedua ini? Kita lihat satu persatu baris yang pertama, baris yang kedua, ketiga, keempat. Okey, kita lihat di sini ada kata ganda gotong royong. Bagaimana cikgu boleh kenal pasti? Sebab perkataan ini mempunyai tanda sempang. Ini merupakan kata ganda. Okey, seterusnya kita lihat perenggan yang ketiga. Ada kata ganda di sini. Kita lihat. Okey, cikgu telah kenal pasti kata gandanya ialah rerama. Okey, rerama. Kemudian ada tanda sempang di sini. Okey, tanda sempang itu ada pada perkataan berenang-renang. Ini merupakan juga kata ganda. Berenang-renang. Okey, seterusnya yang terakhir, perenggan yang keempat. Ada kata ganda di sini, ada tanda sempang pada perkataan ini, iaitu peraturan-peraturan. Okey, mari kita senaraikan semula perkataan-perkataan yang telah dikenal pasti tadi. Okey, yang pertama ialah masing-masing, gotong royong, rerama, berenang-renang dan peraturan-peraturan. Okey, daripada 5 perkataan ini, mari kita kelaskan pula mengikut jenisnya. Tadi kita telah buat latihan di awal tadi. Kita telah kelaskan beberapa perkataan berwarna merah. Sekarang kita kelaskan pula 5 perkataan yang terbaru ini mengikut jenis yang betul. Okey, masing-masing. Kita lihat perkataan ini digandakan secara keseluruhannya. Perkataan masing digandakan lagi sekali. Masing-masing. Jadi ini merupakan kata ganda penuh. Okey, seterusnya. Gotong royong. Gotong royong. G, T ditukar kepada R dan Y. Ada perubahan bunyi di dalam perkataan ini. Kata ganda yang mengalami perubahan bunyi ialah kata ganda berentak. Okey, seterusnya rerama. Kata ganda ini mudah saja, tidak ada tanda sempang dan hanya suku kata pertama diulang. Okey, jadi ini merupakan kata ganda separa. Okey, seterusnya berenang-renang. Kata ganda yang diulang di sini ialah renang, renang-renang. Dan diletakkan imbuhan awalan ber di hadapannya. Jadi ini merupakan kata ganda berimbuhan. Okey, seterusnya peraturan-peraturan. Okey, peraturan-peraturan. Ini merupakan kata ganda. Ini merupakan kata ganda penuh. Kerana kita ulang keseluruhan perkataan ini. Walaupun ada kata imbuhan, tetapi dia diulang, perkataan ini diulang keseluruhannya. Jadi, kita kelaskan sebagai kata ganda penuh. Peraturan-peraturan. Okey, cikgu harap murid-murid boleh memahami
apakah penerangan cikgu tadi mengenai kata ganda. Seterusnya, mari kita membina ayat dengan menggunakan kata ganda yang telah kita kenal pasti dalam petikan tadi. Yang pertama, kata ganda penuh masing-masing. Kita boleh bina ayat seperti berikut. Mereka sedar akan tanggungjawab masing-masing untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Perkataan yang kedua, gotong royong. Ini merupakan kata ganda berentak. Kita bina ayat menggunakan gotong royong. Para penduduk melakukan aktiviti gotong royong untuk menceriakan kawasan hutan lipur itu. Perkataan yang ketiga, reramah. Atau kalau digandakan menjadi kata ganda penuh, ramah-ramah. Sama saja maksudnya. Ramah-ramah, reramah. Kita boleh bina ayat. Reramah yang berwarna-warni hingga pada kelopak bunga. Seterusnya, berenang-renang. Ini ialah kata ganda berimbuhan. Contoh ayat. Para pengunjung berasa seronok apabila melihat ikan berenang-renang di dalam air yang jernih itu. Seterusnya yang terakhir, peraturan-peraturan. Contoh ayat, kita perlu mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk menjaga kebersihan kawasan hutan lipur itu. Baiklah, tadi kita telah mendengar penerangan mengenai kata ganda, telah membuat latihan bersama-sama mengenal pasti dan mengelaskan jenis-jenis kata ganda dan belajar membina ayat. Jadi sekarang cikgu mahu latihan yang pertama, murid-murid buat latihan dalam buku aktiviti jilid 2 muka surat 30. Murid-murid perhatikan di sini ada gambar dan kata ganda perkataan yang disediakan. Jadi yang pertama tugasan murid-murid tulis kata ganda daripada perkataan yang disediakan ini. Kemudian bina ayat. Kita lihat contoh yang pertama. Perkataan yang disediakan ialah pokok. Kata gandanya ialah pokok-pokok. Tulis dahulu kata ganda yang sesuai di sini. Pokok-pokok. Kemudian bina ayat menggunakan kata ganda tersebut. Contohnya, Puan Hafsah suka menanam pokok-pokok bunga di sekeliling rumahnya. Seterusnya kita lihat perkataan yang kedua disediakan di sini, daun. Kita boleh bentuk menjadi kata ganda separa, iaitu dedaun. Daun menjadi kata ganda separa, dedaun. Murid-murid boleh bina ayat menggunakan kata ganda dedaun. Tulis di ruangan ini. Seterusnya yang ketiga, ombak. Ombak. Kita boleh bina kata ganda penuh, iaitu ombak-ombak. Kemudian murid-murid tulislah ayat di ruangan ini. Seterusnya, batu. Kita boleh bentuk menjadi kata ganda penuh, batu-batu, ataupun kata ganda berentak, batu-batan. Seterusnya, yang kelima, rumput. Untuk perkataan rumput, murid-murid boleh bina kata ganda berentak menjadi rumput rampai. Rumput rampai. Dan yang terakhir, gunung. Bentuk menjadi kata ganda berentak, iaitu gunung ganang. Gunung ganang. Jadi, murid-murid bolehlah bina ayat dan tulis di ruangan yang disediakan di sini. Baiklah murid-murid, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harapkan murid-murid boleh menyiapkan tugasan yang diberikan tadi dan memahami penerangan cikgu mengenai kata ganda pada hari ini.
Okey, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Tahniah kerana mengikuti PDPR yang telah cikgu sediakan. Jumpa lagi. Terima kasih.